أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Zahratul Murid, muka surat 5. Kitab Zahratul Murid, muka surat 5, baik keempat daripada atas. Baik yang keempat daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Kemudian datang yang ke-8. Bertanya ia yang ke-8 seperti yang dahulu. Kemudian datang yang ke-8, daripada 10 orang-orang besar daripada kalangan Khawarij. Bertanya ia yang ke-8 daripada 10 ni seperti yang dahulu, seperti pertanyaan yang pertama, yang kedua sampai yang ke-7 lah. Apa seperti yang dahulu ni? Soalan dia satu saja. Ilmu itu afdalkah ataupun harta yang afdal? Itu je soalan dia nya. Di 10 orang besar-besar daripada Khawarij ni, mereka bertanya pada Sa'di karamallahu wajhah dengan satu soalan. Kalau jawab dengan satu soalan, mari tanya 10 orang dengan satu soalan yang sama. Kalau jawapan tu sama je, di mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Ali tu pintu gedung ilmu. Sayyidina Ali pintu gedung ilmu. Nabi ni ana khazanatul ilmi wa aliyun babuha. Aku pembedaran ilmu. Mana Nabi ni gedung tempat simpan ilmu wahyu daripada Allah. Dan Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu pintunya, pintu pada gedung ilmu. Yang gedung ilmu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah Sayyidina Ali ni pemegang kunci gedung ilmu, kalau 10 orang ni tanya satu soalan, jawapan hak sama, dah betul lah macam Nabi kata tu. Jadi nyata jelas satu soalan yang sama, 10 yang bertanya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah keluar 10 jawapan. Ni kedudukan ilmu Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang ditolak oleh puak Khawarij. Puak Khawarij yang sesat ni, Sayyidina Ali pun dia kata salah. Puak Khawarij ni puak jahil. Jadi kalau puak jahil zaman sekarang tolak alim ulama, pelik apa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana Sayyidina Ali ni pintu gedung ilmu Nabi. Sayyidina Ali pintu dia. Khawarij boleh tolak. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni kita maklumlah wajib syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Khulafaur Rasyidin yang keempat, Sayyidina Ali ni
Ada ni. Tinggi kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawarij boleh tolak. Orang jahil boleh tolak lagi. Jadi macam sekarang orang jahil dan Nabi boleh tolak ahli ulama tak sudah pelik lah. Kalau sana Ali pun Khawarij boleh tolak. Jadi dia pun datang tanya Said Ali dengan satu soalan. Ilmu afdalkah ataupun hati lebih afdal? Ajak ni soalan seperti yang dahulu ni. Bertanya ia yang ke-8 seperti yang dulu soalan yang dahulu lah. Ilmu afdalkah ataupun harta? Mana afdal? Bukan harta ditolak. Ilmu ataupun harta, mana yang afdal, mana yang celaka. Bukan gitu. Ilmu afdal, harta celaka. Dah. Mana afdal antara ilmu dan harta. Agama tidak menolak harta. Bukan sebelum ni lah. Di antara syarat untuk dapat ilmu adalah cukup belanja, kena ada harta. Nak belajar agama kena ada harta. Tak ada perbelanjaan, tak boleh belajar. Duk pondok, tak ada duit, tak boleh belajar. Ada ni. Boleh tengok ni, saya boleh tengok depan mata lah. Hak nak belajar sungguh-sungguh, keluarga tentang habis-habisan. Macam belajar pondok ni, belajar ajaran sesat. Siapa ke takwi belanja, siapa ke pesan kepada abang-abang pada anak dia tu, anak dia besar-besar, jangan mu tolong adik kamu. Oh gitu. Mak pak tak tolong dah. Pesan ke anak dia besar-besar, jangan mu tolong adikmu. Nak belajar pondok tentang sungguh macam ajaran sesat pondok ni. Gelap masa depan. Iyalah dia gelap masa depan dia. Masalah kamunya dia nak belajar agama. Tak beri belanja. Budak tu betul-betul cerdik. Sekolah pun cerdik. Nak belajar sungguh-sungguh. Tak ada belanja. Terhenti tengah jalan. Betul ya? Mula-mula kerja. Lama-lama tak boleh nak belajar dah lah. Bila kerja. Atau nampak je lah. Kaitan antara ilmu dengan harta. Cuma antara ilmu dan harta mana afdal? Kemudian kalau ada ilmu, dengan ilmulah dia gunakan harta. Harta jadi akhirat belaka. Harta jadi akhirat belaka. Tapi kalau harta banyak, ilmu tak ada, harta akan jadi dunia belaka. Walaupun harta itu digunakan untuk rupa akhirat sekalipun. Ilmu satu, harta satu. Berilmu, dengan ilmulah didapat gunakan harta dia kok jalan akhirat. Tapi kalau ilmu tak ada, harta banyak sekalipun, harta jadi barang dunia semata-mata. Walaupun harta itu rupa zahirnya digunakan untuk akhirat. Harta dia digunakan untuk infak. Buat masjid, dialah infak yang paling banyak. Buat pondok, dialah infak yang paling banyak. Tapi ilmu dia tak belajar. Pegangan salah. Semebang tak betul. Jadi infak tu tak ada nilai sikit habuk pun akhiratnya. Jadi dunia dipanggil pemurah. Ada ni. Ramai yang dermawan seumpama ni. Ramai dermawan seumpama ni. Dermawan sungguh-sungguh. Tapi malang dia tak mau belajar fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Kuliah masjid dia tidak pernah hadiri. Tapi kalau masjid nak duit, cari dialah nombor satu, boleh selalu stokor dia beri. Panggil tak stokor? Panggil tak stokor? Stokor apa? Stokor lah apa stokor? Panggil apa stokor? Ya? Banyaklah banyak. Oh, kalau masjid dah buat apa-apa, cari dia kan. Dermawan sungguh. Duit banyak, semua orang. Hak duit banyak tak semestinya dermawan. Hak duit banyak tak semestinya dermawan. Kan ni tak ni? Duit banyak, dermawan. Masjid dah buat apa-apa,
cari dia dulu. Dia kahwin banyak. Tapi kalau masjid buat kuliah apa, dia tak pernah datang. Tapi kalau masjid buat maulud, dia duduk depan sekali. Kalau masjid buat program ceramah umum, dia duduk depan sekali. Dia kena jadi orang keutamaan. Sebab dia ilmu yang paling banyak. Sebab dia ilmu paling banyak. Kalau masjid buat maulud, berzanji marhaban, dia duduk depan sekali. Kalau masjid buat ceramah, dia duduk depan sekali. Program panggil orang-orang besar, dia duduk depan sekali. Program pada air, tak pernah mari pun. Ini ada seumpama ni. Ada orang memang kaya sungguh. Dia memang dermawan, kata gini, pesan ke dia sudah belajar. Jangan dermawan saja. Jangan dermawan saja. Akidah kena betul. Kalau akidah tak betul, walau anfaqta misla uhudin zahaban fi sabilillah. Jikalau engkau infak seumpama bukit Uhud nisbah emas pada jalan Allah. Infak seumpama bukit Uhud besarnya nisbah emas. Bukan infak batu, bukan infak tanah. Infak batu, infak tanah sebesar bukit Uhud. Kalau nak bina tapak masjid, besar dah pahala tu. Jadi masjid, contoh masjid ni tempat yang rendah. Kalau dia infak umpama bukit Uhud, batu dia, tanah dia, biar dia kata besar dah pahala. Dah. Bukan batu, bukan tanah. Emas sebesar bukit Uhud. Fi sabilillah. Tidak akan diterima oleh Allah. Nabi kata, sehingga engkau beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang nyata sekarang qada qadar lah yang banyak kufur. Yang banyak kufuri adalah qada qadar, tidak diimani. Yang banyak dikufuri qada dan qadar. Kalau infak umpama bukit Uhud ni sebab emas sekalipun, Allah tak akan terima. Kalau emas sebesar bukit Uhud tu jutaan bilion dah wali nilai dia. Dah tuan tak akan terima. Jadi ilmu afdal, ilmu permulaan. Berilmu, harta akan digunakan untuk akhirat. Maka jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta. Jawapan yang sama. Kerana kerana ni sebab dia ni hak berbeza. Jawapan ni sama je. Ilmu, harta, mana afdal? Ilmu afdal. Kerana apa? Sebab apa? Ada hak beza. Kerana harta itu binasa dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan lama masa. Harta kan lama-lama habislah. Harta lama-lama binasalah. Ada ni bertambah buruk harta. Kenderaan harta lama-lama jadi besi buruk jelah. Tapi kalau ilmu tak binasa. Ilmu tak binasa. Ilmu yang jadi binasa ni kalau tidak diamalkan. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajar, lagilah kemah ilmu yang kita amal, kemah ilmu yang kita ajar. Ilmu boleh jadi binasa juga lama masa. Amalnya tidak, mengajarnya tidak, hilang juga. Hilang diingatan lah. Tapi buka kitab semula, barang tu akan jadi kilat balik. Ilmu tidak diamalkan, bukan ilmu semua diamalkan. Ada ilmu yang tidak diamalkan. Orang yang belajar ilmu bab haji, dia tak pergi Mekah pun bila dia amalnya. Ilmu bab zakat, dia tak ada zakat. Udah zakat ternakan, zakat pertanian, zakat galian. Lepas tu dia tak ada berlaku waktu tu, tidak diamalkan. Boleh jadi karat juga. Tapi karat pun apabila sampai masa nak pergi Mekah, buka kitab, telaah balik kitab, akan kilat semula. Kenapa jadi karat? Sebab tidak mengajar orang, dan dia sendiri pun tidak beramal sebab tak pergi Mekah.
tapi akan jadi kilat balik. Dia dalam ilmu agama ni, walaupun kemudian tu seperti tak pandai, sebab kita tak pernah amal, bila kita baca semula, mutalaah balik, jadi dia terbuka balik ilmu tu seolah-olah kita baru belajar. Tu barakah. Kita belajar guru, barakah di kitulah. Sebab kita belajar tu dengan guru. Tapi oleh kerana kita tidak beramal, tak pergi Mekah, tak ada ngajar pula bab zakat, bab haji tak ngajar. Contoh kitab-kitab saya mengajar, nak masuk ada bab hajinya, kitab Hidayatus Sibyan adalah bab haji. Kifayatul Muhtadi adalah bab haji. Kitab fiqh yang lain tak ada bab haji. Ni Hidayatus Salikin ni, bab semayang ada, bab puasa ada, haji tak ada. Tak ada. Mundiatul Musolli semayang saja, Wisyahul Afrah semayang saja. Tapi dia nak ajar bab haji, dah lah Mekah dah pergi, ajar pun tidak. Gelak gambar juga. Tapi kalau kita mutalaah kembali, ilmu tu akan kilat semula. Sebab apa? Barakah belajar. Jadi ilmu ni beramal, mengajar, lama mana pun ilmu tak akan binasa. Harta lama-lama akan binasa. Jadi afdal ilmu daripada harta. Kemudian datang yang ke-9 daripada 10 ni. Bertanya ia Islam seperti yang dahulu. Ada ilmu kah yang afdal ataupun harta? Maka jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta kerana harta itu mengkeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Harta akan mengkeraskan hati, ilmu ia akan menerangkan hati. Kalau berilmu hati terang, ada harta sekalipun tidak akan mengkeraskan hatinya. Dia ada ilmu menerangkan hati dia, dia ada harta tidak akan mengkeraskan hatinya. Tapi kalau harta sahaja, ilmu tidak ada, harta akan mengkeraskan hatinya. Dengan harta dia jadi sombong, dengan harta dia jadi payah nak belajar, dengan harta dia payah nak semayang. Ni. Tapi kalau ada ilmu yang menerangkan hati, walaupun ada harta tidak akan mengkeraskan hati. Ilmu mana yang menerangkan hati? Ilmu asas permulaan lah. Ilmu akidah, ilmu fiqh ibadat semayang, ilmu bicara bab hati tasawuf, ini akan menerangkan hati. Kalau tidak melengkapkan 3 ilmu ni, walaupun berilmu sekalipun tidak akan menerangkan hati, bahkan mengkeraskan hati. Ilmu tauhid tidak dititik beratkan, ilmu tasawuf sama telah dia tak peduli. Fiqh alim sangat-sangat, pandai sangat-sangat. Hati jadi terang, hati jadi lembut? Tidak. Hati dia zulmat, hati dia kerah. Ada ni. Akhirnya sombong dengan pengetahuan hukum hakam dia. Dah tahu tasawuf? Bahkan kalau ilmu tasawuf sendiri pun, kalau tauhid tidak didahulukan, fiqh tidak didahulukan, bunyi tasawuf. Sufi, tapi dialah yang paling sombong, dialah yang paling kerah hati. Pelik tu. Ilmu tasawuf jadi sombong, jadi kerah hati, sebab ilmu tasawuf tanpa ilmu tauhid, tanpa ilmu fiqh. Hak berat lagi nya, bukan tasawuf fardu ain pun. Tasawuf hakikah.
Kata sebab ain. Oh tu lagilah sombong, keras hati. Dialah yang ada maqam. Orang lain orang tak ada maqam belaka. Itu ilmu salah jalan. Ilmu fardhu tauhid tidak didahulukan. Ilmu fardhu fiqh buat mudah-mudah je. Bab tauhid mudah je. Islam berimanlah. Ini orang jahil. Bab fiqh pula semayang pandailah. Ini orang jahil. Tasawuf saja, bukan tasawuf fardhu ain pun, tasawuf tinggi-tinggi, sombong dan keras hati. Tak jadi menerangkan hati juga. Sebab nak menuntut ilmu ni kena ikut aturan dia lah. Kena ikut aturan dia. Bola ilmu tu menerangkan hati. Pelik jadinya. Oh tasawuf. Tapi dia lah paling payah sekali. Paling suka angkat diri. Maqam. Tinggi dianya. Tengok orang dengan ekor mata dia. Ni orang-orang tak ada maqam ni. Ada sebab Tuhan belaka ni. Terhijab dengan ilmu belaka ni. Terhijab dengan ilmu orang ramai ni. Siapa yang tidak terhijab, tidak terdinding, dialah. Allah dakwa diri. Tasawuf ke gitu? Ada, itu sesat. Itu golongan yang sesat. Ni orang duk belajar tauhid terhijab dengan ilmu. Orang duk belajar bab fiqh terhijab dengan ilmu. Dakwa diri, aku diri pandai, aku diri beramal. Masa lagi ada keakuan, tidak hilangkan keakuan. Dan siapa hilang keakuan? Mereka lah. Hilang keakuan tu maqam fana, aulia ke mereka. Hak ni hak hilang keakuan terundur pada akidah Jabariyah. Hak ni hak terpesong. Ni bukan menerangkan hati, hak ni menyesatkan. Jadi sombong, jadi keras hati. Ilmu yang menerangkan hati, ilmu ikut susunan molek. Tauhid yang pertama, fiqh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Kemudian datang yang ke-10, yang terakhir. Dan kata ia ilmu afdal atau harta. Dia yang ke-10 ya. Didatangkan soalan semula. Sama je ni sebenarnya. Yang kedua sampai yang ke-9 sama je lah. Cuma tidak dinyatakan soal apa. Yang ke-10 ni barulah cerita semula. Kemudian datang ke-10 daripada 10 orang besar ke Khawarij. Dan kata ia yang ke-10 ilmu afdal atau harta. Ada hak tu belaka tu 10 orang tu. Maka jawab Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta, kerana ampunya harta mendakwa akan ketuhanan dan ampunya ilmu mendakwa ia akan kehambaan. Harta semata-mata ada ni tanpa ilmu mendakwa akan ketuhanan. Dakwa diri Tuhan, bukan dikata di Tuhan. Korong budak kata di Tuhan. Hak kata Tuhan Fir'aun hak dakwa Tuhan. Korong budak dakwa di Tuhan. Dan ni mendakwa akan ketuhanan seolah-olah dia itu Tuhan lah. Mana mendakwa ketuhanan dengan kesombongan dia. Sebab kibriya, kesombongan itu sifat ketinggian bagi Allah. Itu sifat ketinggian bagi Allah. Orang yang kaya dengan harta jadi sombong, Tuhanlah dianya. Kan dia cakap sedap kan? Oh, kau dak kena aku. Kebuluh lama dah mung tu. Oh, kau sedap dia cakap. Dia hina sungguh orang-orang bawahan. Dia hina orang bawahan. Apa? Dia nyek, dia pijak orang bawahan. Akulah dengan kesombongan. Aku yang makan kemung tu. Kan akulah. Jadi dia nak orang tu supaya tunduk kepada dia, ikut apa yang dia kata. Tuhanlah gitunya.
Yang diperintah tunduk, turut kepada Allah Ta'ala. Kalau dia memerintahkan orang bawahan dia, tunduk ke dia, ikut arahan dia. Betul tak betul hukum syarak tersebut kira. Tuhan lah. Bukan Tuhan ni seolah-olah Tuhan. Kalau dia ngaku Tuhan, kafir lalu dah. Hak ni kesombongan dia dengan kekayaan harta dia. Dia tak jadi kafir hak ni. Bukan jadi kafir. Mengaku Tuhan, dakwa Tuhan, memang kafir lah benda laginya. Tak ada orang dakwa Tuhan dah. Dulu bukan ada lama nak naik mahkamah tu. Hak dakwa Tuhan tu ada kan dulu. Dia dakwa Tuhan ke mana? Akhirnya Tuhan kena angin. Akhirnya Tuhan duduk atas kursi tolong. Akhirnya mati Tuhan. Ada pula tu kan ikut. Tuhan kena penyakit angin. Dia mahkamah duduk atas kursi tolong. Akhirnya mati Tuhan. Ada juga bukan dia ngaku Tuhan. Ni bukan dia kaku di Tuhan. Dengan harta kekayaan dia, dia belagak seperti dia Tuhan. Tangan dia belaka. Orang kena sembah ke dia. Sembah ni bukan sembah rokok sujud, bukan. Sembah lah. Apabila sembah, kena menghambakan diri kepada dia. Tuhan tu. Dia kadang-kadang, yalah, orang besar-besar ni hakikatnya tak ada apa pun. Tapi kalau besar pangkat dengan kesombongan, seolah-olahnya berlagak seperti Tuhan. Orang ramai ni kalau orang kafir saya ceritalah, hak merangkak-rangkak ada juga. Hak merangkak-rangkak, depan raja dia merangkak-rangkak. Raja dia tu tak senonoh pun. Tak senonoh pun, tapi merangkak-rangkak. Tu orang agama kafir. Orang Islam gitulah. Maknanya walaupun kita besar mana pangkat, kita tetap hamba yang hina. Jangan berlagak sama dengan pangkat seolah seperti kita Tuhan. Tapi tak kata dia Tuhan. Lagak kesombongan seperti Tuhan. Tak ada tawaduk, tak ada. Tak boleh. Dia kena menghambakan diri, mengabdikan diri, kena ikut kata dia. Hukum hakam agama, belakang kiri. Tu seperti Tuhan tu. Bukan mengaku Tuhan, jadi seolah seperti Tuhan. Orang seumpama inilah pada masyar akan dipijak-pijak oleh sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ampunya ilmu mendakwa akan kehambaan. Kita ada ilmu, kita kenal diri kita sebagai hamba. Hamba yang lemah, hamba yang hina. Ini kita hamba yang lemah, yang hina. Tapi kalau berilmu, lebih meninggi diri, membesar diri, itu bukan mendakwa diri kehambaan. Itu jadi macam sifat Tuhan pula jadinya. Ilmu yang ada pada diri hanyalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jikalau bertanya mereka itu khawarij tadi, akan daku pada masalah ini, ilmu afdal ataupun harta, nescaya aku ni Sayyidina karramallahu wajhah jawab dengan jawab yang berlainan selama hidupku. Tanyalah. Selama hidup aku boleh jawab dengan jawapan yang berlainan. Tu baru 10 orang. Kalau 100 orang, tanyalah. Mana apa ni? Pas nak atau seorang, hari-hari you masa nak Ali karramallahu wajhah tanya soalan yang sama. Saya nak kata, aku niscaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lainan. Kemudian maka datang mereka itu masuk Islam sekaliannya. Khawarij daripada kalangan Yahudi tadi. Dan sangatlah banyak, habis cerita Sayyidina Ali, dan sangatlah banyak dalil daripada Quran dan hadis
menunjukkan atas kelebihan ilmu dan ulama. Banyaklah Quran dan hadis. Ayat mana mudah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisas. Itu cukup dah. Ni. Nak saksi oleh Allah Ta'ala akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan nak saksi oleh malaikat akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, nak saksi oleh mereka yang mempunyai ilmu akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan, qa'iman bil qist, Tuhan yang mentadbir alam dengan keadilan. Tengok, Allah, malaikat, ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Oh, kalau ayat Quran banyak sangatlah. Hak tu sudah memada. Hak tu kita baca dalam wirid sembahyang. Kelebihan syahadallah adalah mengkejakkan iman. Jadi sangatlah banyak dalil daripada Quran dan hadis yang menunjukkan atas kelebihan ilmu dan ulama. Dan yang terlebih afdal daripada segala ilmu itu, ilmu usuluddin. Zahratul Murid ni, Zahratul Murid fi aqaidit tauhid. Ini ilmu usuluddin. Ilmu yang paling afdal, ilmu usuluddin. Kerana dengan dialah, dengan ilmu usuluddin, dapat mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan dialah, dengan ilmu usuluddin, sah ibadah kita kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Nak sah semayang bukan comel pekoh saja. Nak sah semayang bukan comel pekoh saja. Memanglah nak sah semayang pekoh kena comel, taharah kena comel. Tapi syarat sah semayang pertama, Islam yang beriman, Islam yang beraqidah, Islam yang ada usuluddin, Islam yang bertauhid. Itu syarat sah sembahyang yang pertama. Syarat sah wuduk yang pertama. Syarat sah mandi wajib yang pertama. Syarat sah puasa, zakat, haji pertama. Islam bil fa'li, Islam hak sungguh-ti, Islam yang beriman, Islam yang ada aqidah, Islam yang ada usuluddin. Barulah sah sembahyang, barulah sah wuduk, barulah sah mandi wajib. Anak ni. Dan dengan dia lah, dengan usuluddin, sah ibadah kita kepadanya. Tengok ke nak sah semayang pekoh saja. Nak sah semayang tauhid dan pekoh. Nak diterima semayang tasawuf, keikhlasan. Nak sah semayang, kita cerita semayang lah. Ibadat-ibadat lain samalah. Nak sah puasa, nak sah zakat, nak sah haji, pergi Mekah tu. Nak sah haji, tauhid dan pekoh haji. Tauhid dan pekoh akidah kena betul. Akidah salah, pekoh haji betul, tak sah haji. Akidah salah kafir ijma' ulama, haji kena qada semula. Sah dah. Pandai ni? Sah dah semayang, sah dah haji dengan tauhid dan pekoh. Nak supaya diterima oleh Allah, tasawuf. Semayang kena ikhlas, haji kena ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada syarat sah, dia ada syarat qabul, syarat diterima. Syarat sah tauhid dan pekoh. Ingat balik dalam kitab ni. Dan dengan dialah, dengan ilmu usuluddin, sah ibadah kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ni kitab usuluddin, kitab aqidah. Ketahui olehmu, hei orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirah, bahawasanya awal-awal permulaan
yang wajib atas mukallaf itu mengenal akan Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaluddin ma'rifatullah. Arti awaluddin ma'rifatullah, pertama-tama mula-mula yang wajib atas mukallaf pada puncak agama itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, kerana tiada sah ibadah seseorang melainkan daripada mengetahui akan Tuhan yang diibadah akan dia dahulu. Nak sah ibadah kena ada ma'rifatullah. Nak sah ibadah kena lengkap aqaidul iman yang 50, mengenal Allah, mengenal Rasul. Di sini mengenal Allah, tak ada cerita mengenal Rasul. Kita nak mengenal Allah, jalan mana? Jalan Rasul. Rasul yang menyampaikan. Jadi permulaan agama mengenal Allah, yang bawa pada mengenal Allah Rasul, mengenal Allah dan mengenal Rasul, mengetahui dan berpegang secara tafsil aqaidul iman yang 50. Aqaidul 50 adalah kitab ni dan kitab Zahratul Murid. Wallahu a'lam. Ni ada waktu soalan ni. Saya tinggal bersama dua anak perempuan dan seorang menantu kepada anak sulung saya. Menantu pada anak perempuan dia ni anak sulung dia. Soalan saya, bagaimana hukum menantu saya yang tidak memakai baju semasa berada dalam rumah? Menantu yang jenis malah pakai baju. Jenis apa? Hak tak pakai baju kan? Jenis. Hak tak pakai baju apa? Jendeng orang apa? Hak tak baju orang apa? Bukan mongi ni, tak pakai baju ni apa panggil? Berengging. Berlengging. Berlengging. Ada berlengging. Okey Ayung. Tahu tak berlengging? Berlengging. Ya, saya dah nak sebut anda. Nampak tak reti belaka kita ni. Berlengging je dia ni. Tak baju. Tak berlengging dah. Berlengging. Orang muda senyum tak apa, orang tua tak reti juga. Tak reti berlengging. Tak reti Takut bukan orang Terengganu guna berlengging. Kau Kelantan je tau. Kelantan je berlengging ni kali. Tapi saya tahu perkataan tu. Cuma tadi saya tak pernah nak sebut je. Berlengging. Saya dengar ada budak lagi berlengging Saya dengar ada budak lagi berlengging. Tak tahu berlengging? Tanya orang muda tu sangatlah orang muda. Tak tahu tau. Orang budak. Orang tu generasi Y. Generasi Y. Ada lagi lah. Mana Ji? Tak ada berlengging? Ada juga. Tak, saya dengar perkataan ada budak lagi ni berlengging. Tak baju. Allah, tak baju. Tubuh pula penuh dengan panas. Ini saya tambah. Tak baju. Dan anak perempuan saya pula tidak akan stokkan sebab ada di rumah. Jadi kalau menantu tu mahram dia, tak pakai baju pun mahram dia. Anak perempuan saya pula tidak pakai stokkan sebab ada rumah. Anak perempuan tak ada lelaki lagi lah kot dah. Tak anak perempuan isi pada menantu dia. Dia ada dua anak perempuan. Ada seorang menantu kepada anak sulung saya mana. Anak sulung tu ada tok lelaki dah. Soalan dia ni mungkin menantu lelaki tu tak boleh pakai baju. Anak perempuan ada ipar kepada menantu dia ni, anak dia yang kedua ni tak pakai stocking. Dah senang balik dah tu. Hak tu tak baju, tu tak stocking. Hak abang ipar dengan ipar lah tau. Maksud gitulah. Soalan dia gitulah saya fahamnya. Tu macam mana? Jadi menantu lelaki tak pakai baju belengging semua.
Anak perempuan dia duduk dekat stokeng. Abang ipar ada ajnabi. Dia gitu. Jadi dengan mak mertua tak ada apalah nak pakai baju pun, tapi utuh sangatlah. Ke tu body dia sasa. Aku mana? Ke menantu lelaki tu jenis bina badan. Pada baju ni. Tak ada adat orang panggil. Duduk rumah orang pula. Tak mau baju dah apa. Pak kalau dalam saja pun dah apa. Duduk rumah sendiri. Dia mau diri. Pak kalau dalam semua rumah dia tu. Tok lelaki pak kalau dalam, bini pak kalau dalam. Tahu je. Tak payah pakai kipas, tak payah pakai aircon. Duduk tok tua, baju tak mau pakai. Jenis kurang pelajaran ni. Dia masalah sekarang ni bukan dengan yang bertanya ni. Dia mok ni ada benda lah buat mertua. Mahram. Mungkin persoalannya abang ipar tak suka pakai baju, adik ipar tak pakai stocking. Dia tubuh abang ipar tu aurah kepada adik ipar ajnabi tadi. Maknanya adik ipar tak boleh tengok tubuh tu. Dalam orang lelaki memang tak wajib tutup, tapi itu aurah. Lepas tu adik ipar macam mana? Tak boleh keluar lah. Sebab abang ipar dah tutup aurah, mongeng gitu. Dan abang ipar dah kaju. Itu aurah, tapi orang lelaki tak wajib tutup aurah, mereka hantar pusat dahulu tu. Tapi itu aurah untuk adik ipar perempuan tu, tak boleh tengok. Adik ipar perempuan tu tak pakai stocking. Dia kaki ni dengan lelaki ajnabi, ulama masih lagi berbeza pandangan. Sebab dia tanya tak pakai stocking je. Kalau pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i, bukan anak perempuan dia tak pakai stocking. Muka wajib tutup, tangan wajib tutup. Itu muktamad mazhab Syafi'i. Muka dah tutup lah, kaki dah, tangan dah tutup lah. Pakai pandangan Imam Rafi'i. Dah kaki, pakai pandangan mazhab lain pula. Kaki bukan aurah dengan lelaki ajnabi, begitu je lah. Tidak payah juga jadinya. Melainkan kena duduk sini asing-asing lah. Duduk asing-asing lagi mudah. Nak cermat molek bukan setakat pakai stocking. Dan ada orang yang betul-betul beramal dengan pekoh mazhab Syafi'i yang muktamad, mereka tak kenal pun muka adik ipar, kakak ipar mereka. Tanda ni hak betul-betul pakai pekoh muktamad Syafi'i, mereka tidak pernah tengok muka adik ipar, muka kakak ipar. Sebab apa? Adik ipar sahaja, adik ipar, kakak ipar akan segera pakai purdah. Itu betul-betul pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Yang saya mengaji dengan almarhum tu Wajabah Tok Jiring, tu usia yang pertama, memang anak-anak murid tuan guru tidak kenal pun muka adik ipar, muka kakak ipar. Dan anak-anak murid tuan guru tu Wajabah Tok Jiring, anak muridnya pakai baju semayang daripada kepala sampai ke kaki, tak ada dua helai. Tak ada timbul lah isu sekarang ni. Hak pakai nampak kuk bawah jadi batal semayang, tak timbul lah. Anak murid tu Wajabah, dia akan pakai baju semayang sehelai daripada kepala sampai kaki. Dalam tu hanya mongir pun tak apa. Perempuan dalam tak pakai baju pun tak apa. Sebab apa? Sehelai daripada kaki sampai ke bawah. Itu yang lebih selamat. Untuk balas sekarang ni kan. Badan ni. Hak pakai dua helai tu, payah nak luluh dengan mazhab Syafi'i yang muktamad. Tapi itu benda khilaf. Tapi kalau fatwa mengeluarkan, itu hak dia. Saya biasa mengajar dalam persoalan ni. Perempuan pakai baju dua helai ni, nak kena jaga macam mana. Di dalam kena tutup betul. Tak boleh pakai baju lengan sekerat. Tak boleh pakai baju singlet dalam tu. Tapi saya selitlah juga dengan pandangan-pandangan yang lain. Tapi anak murid tu Wajabahnya, almarhum tu Wajabah, dia pakai semayang sehelai. Dia tak akan dua helai. Dan saya pernah tanya dengan almarhum tu Wajabah, macam mana tu dengan orang pakai baju semayang dua helai tu, di dalam dia tak pakai tutup molek di dalam tu. Tu kata tak apalah, pakai pandangan ulama yang lain, tak kena qada lah. Tapi kalau nak betul-betul pandangan muktamad mazhab Syafi'i, betul hak dia cerita dalam fatwa orang duk bising tu. Tapi tu fatwa punya, ikut peraturan dia. Kita ni mengajar je. Lepas tu saya sebut semua dah. Seeloknya pakai satu helai.
Tak payah pakai 2 helai. Nak pakai 2 helai, di dalam tu kena pakai telekung kecil, tutup sampai ke tekak. Baju kena pakai ujung lengan panjang, kena kacing molek di lengan, barulah pakai habis semai kot luar. Jadi payah. Kalau pakai sehelai mudah. Lepas tu orang lain buat lebih kurang, tak apalah, itu benda khilaf. Tak payah kita duduk balah lah. Lepas tu fatwa tu menyempitkan, tidak menyempitkan. Itulah pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Itu ialah. Nak betul-betul pakai mazhab Syafi'i. Ipoh ke, sabik ke, birah ke, sepupu ke, ajnabi, wajib pakai purdah. Wajib tutup muka. Tu kata tak kenal. Adik ipoh, kakak ipoh, tak kenal pun, tak pernah tengok muka pun. Ini hak anak murid tuan guru almarhum Tuan Jabah Tok Jiring. Memang keluarga saya pakai baju semai selah je daripada almarhum mak saya sendiri pun. Almarhum mak saya belajar Tuan Jabah juga. Memang selai, baju semai selai daripada kepala pakai bawah, pakai kaki. Mana keluarga saya perempuan memang pakai baju semai selai. Anak-anak kemudian ni kadang-kadang pakai 2 lah, saya pun tak tahu cara mana juga. Memang hak asalnya pakai sehelai itu lebih mudah. Tapi kalau pakai 2 helai terpulang, lepas tu pakai 2 helai pula cincai je sebelah dalam, kamu kata apalah. Kemudian hak soalan ni ialah nasihat je lah. Menantu lelaki tu duduk rumah orang, jaga adab sedikit. Yang anak perempuan adik ipar tu pula, muka tak tutup dah, tangan tak tutup dah, pakailah stokeng tutup kaki. Dia gitu. Faham tak ni? Kemudian kena ingat, ipar tu ajnabi, dia ada batasan, dia tak boleh nak macam adik-beradik. Soalan yang kedua ni pula, saya dahulu alhamdulillah ayah hantar belajar agama di pondok selama 6 tahun. Bagus dah lah. Selepas daripada itu saya berkahwin dan mula daripada tahun 2017 saya mula belajar dengan ustaz, dia kata. Masih banyak yang saya dah tahu ustaz. Belajar pondok 6 tahun dah, tak tahu apa lagi. Dan mula tahun 2017. 2017 saya mula belajar dengan ustaz. Dengan ustaz lah. Ustaz lah. Ustaz lah mana? Siapa lah? Kalau ustaz lah adalah ustaz lah. Ustaz lah dia kata. Ustaz lah tu. Saya mula apa ni? Dia asalnya ustaz, lepas tu ada WAN, dia potong pula WAN tu, dia buat lah je. Jadi ustaz lah orang kali. Masih banyak yang saya tidak tahu. Ustaz, soalan saya, boleh tak saya ada lakukan amal-amal sunat, berwirid, berselawat, solat sunat, dan kadang saya tak tahu adakah ilmu fardhu ain saya sudah lengkap atau belum. Duk pondok 6 tahun dah. Macam mana? 6 tahun ni fardu kifayah dah kalau 6 tahun ni. Duk pondok setahun tu fardhu ain. Dia mula setahun tu fardhu ain. Kalau 6 tahun ni fardu kifayah dah. Dia ginilah, kita belajarlah bahagian fardu ain, lengkapkan fardu ain. Kita bukan belajar 24 jam. Ada masa kita buatlah amal-amal yang sunat. Cuma jangan buat amal sunat tinggal belajar fardu ain. Waktu hak salah. Tengah-tengah belajar ilmu fardu ain bukan 24 jam. Ada masa lakukan amal sunat. Ada ni. Cuma jangan kerana nak buat amal sunat tinggal belajar fardu ain. Waktu hak salah. Waktu hak salah ni. Jangan kerana amal sunat tinggal kewajipan qada sembahyang wajib bersegera. Waktu hak salah. Kalau kita tak ada dah duduk pondok 6 tahun ni, tak ada lah tinggal sembahyang, tak ada lah qada sembahyang, nak belajar je lah pula. Dia katakan ilmu dia tak lengkap. Kita ni bahasa ilmu tak lengkap semua. Belajar lah. Jangan tinggal belajar ilmu fardu ain. Ada masa amal sunat jangan tinggal. Jangan tinggal amal sunat. Kan bicara dari kita dahulu kan. Jangan kita meninggalkan amal-amal sunat dalam kita tengah belajar. Sebab kita bukan belajar 24 jam. Cuma jangan kerana amal sunat yang bertembung dengan kuliah fardu ain, kita tinggal kuliah fardu ain. Itu baru salah.
Amal sunat kita buatlah. Dia bak aurah semayang perempuan tu, ialah cerita molek tak ada apa-apa, cerita betul-betul. Orang ni golongan sekarang ni nak cari benda yang mudah-mudah. Cerita mudah-mudah, dia tu payahlah dia nak semayang dengan baju kurung begitu saja. Yalah, kalau mazhab Hanafi mudah je. Aurah semayang aurah perempuan dan mazhab Hanafi mudah je. Tapi tempat kita baru mazhab Syafi'i. Kalau yang mengeluarkan tu mereka berkenaan dengan fatwa, saya pun tak pastilah macam mana hak timbul sekarang ni. Kita terimalah itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kita nak pakai mazhab lain, belajar betul-betul lah mazhab lain pula kalau nak pakai mazhab lain. Ni jadi menyusahkanlah, ilmu pelik lah, macam-macam. Orang lain ni dia dengar pertama kali dia beri pelik, salah, menyusahkan, menyempitkan, agama mudah. Dia dengan kejahilan dia nak agama mudah. Memang orang jahil nak agama mudah. Dia nak mudah tu, nak mudah ni, nak mudah. Nak mudah, tak payah buat agama lah lagi mudah. Semayang lagi mudah. Belajar lagi mudah. Nak mudah kan? Ialah dalam pekoh-pekoh mazhab ni, ada yang mazhab Syafi'i kita sempit sedikit, mazhab lebih mudah. Ada mazhab kita lebih mudah, mazhab lain lebih sempit. Dia begitulah. Terkadang mazhab kita ada tempat yang agak sempit nak banding mazhab lain, dan ada tempat mazhab kita yang longgar, mazhab lain yang sempit. Dan apabila mazhab kita ni agak sempit tu, terkadang kita pakai mazhab lain juga pada bab-bab tertentu, sebab agak sempit mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan mazhab lain, mazhab mereka agak sempit, mazhab kita agak longgar. Terkadang mereka turut mazhab Syafi'i pula. Gitu je lah. Faham tak ni? Kalau macam mazhab kita, orang yang ada pembalut agak payah sedikit berwuduk, wajib bertayamum. Mazhab Maliki Hanafi ada pembalut di tangan contohnya, berwuduk macam biasa, tayamum tak payah. Sampai dia anggota tangan, kita sepah basuh tangan, sapu air atas pembalut. Senang sikit. Maliki Hanafi contoh. Faham tak ni? Itu hak mazhab Syafi'i. Yang pentingnya belajar je lah. Tapi kalau hak agak sempit itu, hak mazhab Syafi'i tak apalahnya. Lepas tu nak eloknya selinganlah pula dengan pandangan yang lain. Dia jadi orang ni mudah nak. Dan kejahilan dia tu, dia bukan nak cari kebenaran. Dia nak cari, nak baloh, nak kata, ni kata, nak agama ke nak apa sebenarnya. Contoh mazhab Syafi'i kita lebih ringan, solat berjemaah. Mazhab Hanafi Hanbali, solat jemaah tahun lelaki ni fardu ain, syarat sah semayang. Mazhab Syafi'i yang mudah, fardu kifayah yang paling berat, yang paling ketat, sunnatul muakkadah aja jemaah tahun lelaki. Ada ni. Ingat mazhab Syafi'i kita dalam bab berjemaah lelaki. Mazhab Hanafi Hanbali fardu ain solat jemaah lelaki, syarat sah semayang, main rumah tak sah no. Apa tak ni? Jadi kadang-kadang mazhab mereka pun boleh sempit, dipakai mazhab lain pula. Begitu je lah. Dia ada hak sempit mazhab Syafi'i, ada masalah yang luas mazhab Syafi'i, sempit mazhab yang lain. Tapi kalau bab aurah perempuan, memang pandangan muktamad mazhab Syafi'i, dia agak sempit sedikit. Tapi tak payah mana. Tadilah pakai sehelai daripada kepala pakai kaki. Lepas tu dalam pakai lengan pendek ke, pakai dalam bukan lengan pendek, telanjang bulat pun tak ada apa-apanya. Kalau dalam tak pakai, coli tak pakai pun tak ada apa-apanya. Sebab tak ada apa dah. Sebab dia pakai sehelai daripada kaki pakai bawah. Di dalam tu bukan baju lengan pendek. Kalau dalam pun tak pakai, coli pun tak pakai. Barulah selesa semayang tu.
Pula selesa semayang. Dah. Kain semayang nipis je. Dalam tak ada apa-apa. Dak panah, dak apa. Nipis pula bayang. Tak apalah waktunya. Kalau terbayang, semayang tak sah. Barulah dak panah tu. Mana umpang? Salah daripada kepala pakai kaki. Dalam tak ada. Selesa. Ni kena tak boleh pakai baju lengan pendek lah apalah. Kalau baju semayang, kain lain, baju lain, dia dua helai. Saya pun bicara dalam bab aurah perempuan dan semayang, saya cerita pun dengan cermat sedikit. Sebab memang agak orang kita ni tak berapa nak tepat mana dengan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Itu saya maklum. Lepas tu saya kalau bicara bab aurah dan semayang, saya agak pelonggar sikit lah cerita pandangan muktamad, cerita hal lain juga. Sebab kita memang tak pernah lepas sebenarnya. Bukan cerita sekarang, cerita lama-lama pun sama juga. Tak pernah lepas orang kita ni dengan pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i. Tapi itu benda khilafiyah. Tak sudah balah lah. Orang yang pakai gitu selama-lama pun tak apalah, itu benda khilafiyah. Tapi nak betul-betul solid mazhab Syafi'i muktamad, kena ikut dalam fatwa tu lah. Kalau betul-betul kita nak pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i, yang lebih selamat pakai satu helai. Pandai pakai satu helai, selamat. Selamat. Cuma dikatakan kalau nak bangun tu kena cermat, takut terpijak kain sebelah belakang. Dia boleh jadi dikatakanlah dia kalau macam nak terpelanting sebelah belakang. Tak apa, tu jaga je lah. Tu jaga. Ini kitab Hidayatus Sadikin, muka surat 26. Surat 26. Baris yang ke sebelah daripada atas. 26 ke sebelah daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun martabat yang ke bawah daripada ini, maka iaitu martabat yang bawah daripada ini, martabat ashabus syimal, yakni orang yang diberikan suratannya itu daripada kirinya, dan iaitulah orang yang diberi suratan daripada kiri ini, orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan, orang yang diperkudakan oleh syaitan, kerana mereka itu masghul, ia bersibuk ia akan suatu yang menukarkan akan agama mereka. Wal iyazabillah. Ini pergi kepada perkara yang keempat, yang dilakukan antara syuruk dengan zawal gelincir, iaitu masuk waktu zuhur. Mana yang keempat ni? Dia bekerja untuk menyempurnakan nafkah, belanja diri, belanja keluarga. Jadi dalam bekerja dia kena jaga hukum hakam dalam bekerja. Jaga hukum hakam dalam bekerja, sejahtera segala muslimin daripada kejahatan, sejahtera segala muslim daripada lidah dan juga tangan kita. Dalam bekerja tu jaga hukum betul-betul. Jangan buat maksiat. Dalam bekerja jangan meninggalkan kewajipan yang saya tekan sebelum ni, semai zuhur, semai asar bagi perempuan yang kerihik, keripah di siang hari. Bekerjalah, tapi kena jaga hukum hakam boleh. Ada ni. Tambah sekarang ni pula orang perempuan sama ramai bekerja dengan lelaki. Lagilah kena jaga hukum hakam. Jaga pergaulan dengan lelaki ajnabi. Jangan buat kawan sekerja tu
Macam mahram, jangan, kena jaga betul-betul pergaulan mereka lelaki ajnabi. Orang perempuan pula ni lebih lagi pula isteri orang. Ada ni. Ni kadang-kadang kalau pergi kantin tempat orang kerja, di kantin tempat orang kerja, orang perempuan dia punya ketawa sesama dia ketika makan macam orang Miang tu kita panggil. Dah bukan panggil orang Miang. Orang galau. Dia punya ketawa sama dia, orang lelaki penuh tempat makan tak ada akhlak orang panggil. Tak ada akhlak. Suami dia di mana tak tahulah. Ambil rakaman tu, rekod tu, hantar ke suami dia. Ini isteri kamu di kantin, macam perempuan Miang. Ketawa berdekah-dekah ni apa ni? Orang ramah sini ni kan. Dah lah kita orang lelaki pun tempat ramah kita jaga dah akhlak. Nak ketawa macam ketawa dalam rumah tak boleh tempat makan walaupun kita orang lelaki. Orang perempuan dia bergalak sama perempuan lah ni. Badan tak ada akhlak langsung. Atau ni jaga tu. Jaga. Orang perempuan sebab dia keluar sekarang ni kena jaga betul-betul lah. Kena jaga betul-betul. Jadi banyak orang perempuan lah paling banyak ujian. Sebab tempat mereka di rumah, mereka keluar banyak ujian. Banyak hukum hakam yang nak dipeliharakan. Mana apa? Kena apa dia? Melangkah dengan cermat lah. Melangkah dengan cermat. Tapi dalam keadaan seumpama tu, kalau boleh jaga sungguh-sungguh hukum hakam agama dengan ujian yang besar seumpama tu, lagilah banyak boleh pahala. Ada ni. Biarlah dikatakan Allah dia ni kolok sungguhlah, seorang ni pekerja ni kolok dianya. Tak apalah kolok pun. Tak moden langsung, tak payah moden-moden lah. Kalau membelakangkan hukum agama. Jadi masa bekerja jangan buat maksiat. Jaga hukum hakam molek. Orang seumpama ni naik darajah ashabul yamin, orang yang menerima suratan amalan di padang mahsyar dengan tangan kanan. Sama dengan orang soleh yang lain yang duduk buat amal-amal ibadah. Bekerja tapi kadang-kadang dipelihara. Orang muslimin yang lain dia berkejahatan dia, lidah dia, tangan dia, dan dipelihara diri dia daripada melakukan perkara yang maksiat. Dan ada pun martabat yang ke bawah daripada ini. Dia tak jaga hukum hakam, tak jaga. Pekerjaan dia pun tak kira halal haram. Tak kira halal haram. Janji boleh, pendapatan tidak kira. Orang ni iaitu martabat ashabus syimal, yakni orang yang diberi suratannya itu daripada kirinya, dan iaitulah orang yang diberi suratan dengan daripada kiri, tangan kiri, orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Kerana mereka itu masghul, bersibuk ia akan suatu yang menukarkan agama mereka itu, alhamdulillah, untuk belanja keluarga, untuk pendapatan, dia tak jaga hukum hakam, atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Dalam kerja dia banyak buat susah ke orang, memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Dalam kerja dia tu kerja tak betul ada ni. Dia menyusahkan, dia menyempitkan. Ini kadang-kadang ni dia ada pangkat, ada kedudukan, segala-gala terserah kepada keputusan dia. Macam-macam. Dia akan menyempitkan, dia akan menyulitkan, dia akan menyusahkan. Nak dapat duit kopi. Ni ashabus syimal, orang akan menerima suratan dengan tangan kiri, celaka pada hari akhirat. Orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Dia wak sempit, wak sulit ni. Dia nak pelincir lah boleh dah. Pelincir lah. Apa apa? Duit bawah meja, apa panggil? Duit pelincir. Boleh dia panggil duit pelincir.
duit pelincir, duit bawah meja. Kalau tidak, dia buat susah. Pada ni. Ni tak dulu. Ni tak dulu. Allah lah payahnya lah. Ada duit pelincir, barulah senang je dulu. Ni ashabus syimal. Orang yang akan menerima suratan dengan tangan kiri. Orang yang celaka pada hari akhirah. Orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Faham tak ni? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fasawfa yuhasabu hisab. Dalam ayat tu lah. Kalau tu dah baca semua tu kan. Kau macam mana ayat? Biasa dia baca juz amal ke apa? Hak terima suratan amalan dengan tangan kiri. Hak terima suratan amalan dengan tangan kiri. Ayat cerita mana? Tak ada ingat ayat? Hak ayat tu terima suratan di sebelah belakang. Tahu? Itu lain lah tu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Itu mereka yang terima suratan amalan daripada sebelah belakang. Fasawfa yad'u subura. Maka lagi akan meraung-raung menyebut kebinasaan, wa yasla sa'ira, dan akan masuk ke dalam api neraka yang apinya marak menyala pun dia gitu. Tu hak wa amma man utiya kitab wara'a zahrihi, terima suratan amalan di sebelah belakang. Hak terima suratan amalan tangan kiri. Tak ingat ayat? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam utiya kitab. Dah ingat sekarang? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam tak tahu. Dalam FB tak tahu. Terima suratan dengan tangan kiri. Ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja tetapi menyakiti, membawa kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Maka inilah martabat ashabus syimal, orang yang mensuratan tengah kiri ni. Martabat ni kedudukan lah. Martabat kedudukan. Martabat tau. Dia martabat tinggi. Gitu. Martabat kedudukan. Bukan martabat makan tu. Tu martabat tu tau. Martabat tu lah. Martabat ayam, martabat daging. Martabat tu. Martabat kedudukan. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia dan akhirah. Orang seumpama ni akhirahnya dihumbang ke dalam neraka. Atas dunia pun silap gaya kena tangkap, kena buang kerja, masuk penjara kerana terbabit dengan rasuah. Atas dunia. Dan sayugianya, sewajibnya engkau jauhkan martabat yang akhir ini.
martabat. Ashabus shimal, dia bekerja cari nafkah, tetapi tidak selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan dia, lidah dan tangan dia. Dan pekerjaan dia tidak memelihara daripada melakukan perkara maksiat. Ketahui oleh Muhyi Talib bahawa segala hamba Allah itu pada hak agama 3 perkara. Pertama salim, kedua rajin, ketiga khasir. Salim yang sejahtera daripada seksa, rajin ni yang dapat laba keuntungan, khasir orang yang rugi. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 60. Muka surat 60, baris yang ke-15 daripada atas. Baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata, iyyakum wal ghibah, fa innal ghibah ashaddu minaz zina, ashaddu minaz zina. Fa inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi, wa sahibul ghibata la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Iyyakum wal ghibata fa innaha ashaddu minaz zina. Fa innar rajula, gitu ya dah. Dah tebak. Ha? Fa innar rajula, gitu. Ha? Fa innar rajula. Sebab dalam setengah riwayat asyaddu minaz zina. Qila kaifa ya Rasulullah? Qala fa innar rajula. Baru gitu. Iyyakum wal ghibata fa innaha asyaddu minaz zina. Dan riwayat ni riwayat yang lain lah pula ni. Qila lahu kaif? Qala innar rajula, situ. Qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi. Wa sahibul ghibati la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Terjemahan dia, artinya erti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takuti olehmu akan mengumpat itu. Takuti oleh kamu ataupun jauhi oleh kamu ataupun tinggalkan oleh kamu akan mengumpat. Ni Nabi kata, takuti oleh kamu akan mengumpat, yakni jauhi oleh kamu, tinggal oleh kamu akan mengumpat. Maka dengan makna kerana, takliliyah. Maka tu betul lah. Maka yakni kerana bahawasanya mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada zina. Kerana mengumpat ni lebih bersangatan daripada zina, lebih berat daripada berzina. Nabi kata,
Kenapa Nabi kata mengumpat lebih sangat jahat daripada berzina? Maka kerana bahawasanya, Nabi teruskan. Dan yang lain sahabat tanya, qila laukai, macam mana ya Rasulullah mengumpat lebih bersangatan daripada zina? Zina ni orang cerita dah berzina ni, dosa yang besar, yang fahisyah, yang keji. Berzina ni lebih besar daripada dosa berjudi, minum arak lagi berzina ni. Berzina ni dosa yang sangat besar. Dia dilaksanakan hukum hudud atas dia. Sama ada sebat satu watang ataupun rejam sampai ke mati. Sebat satu watang ataupun rejam sampai ke mati orang berzina ni. Orang berzina yang sudah berkahwin lah. Rejam sampai ke mati. Faham tak rejam? Kesalahan yang lain, membunuh, bunuh balah. Bunuh balah tu pancung leher je. Sedap cerita tu. Pancung leher je. Yelah, pancung leher je. Bila pancung leher, kepala sudah tidak berhubung dengan jasad, maka sudah tidak ada kesakitan. Sebagaimana hak sembelih ayam tu, sembelih tu selain daripada darah keluar, dia sembelih ni berarti kita bunuh binatang dengan ihsan, dengan baik. Sebab apabila terputus antara kepala dengan tubuh ayam, maka ayam sudah tidak sakit. Sebab sakit ni bergantung dengan otak. Tu ayam melompat gelepar tu, itu tabiat dia panggil. Bukan kerana kesakitan. Kan orang ni kan duduk sini sakit ni, duduk sini. Duduk di otak. Macam mana orang hilang akal? Orang hilang akal, berdarah dia ni. Sakit tak? Dia tak rasa sakit. Sebab apa? Akal dia tak berfungsi. Lepas akal disumang, barulah sakitnya dia. Sebab kesakitan ni berkait dengan otak. Bila dipancung, maka sudah tidak ada kesakitan. Mati cepat, macam ayam sembelih tu lah. Pancung ni bunuh yang baik, yang tidak menyakitkan, serta mengerikan orang yang melihat. Mengerikan orang yang melihat. Ini cerita almarhum tugu saya lah. Kena pancung di Mekah, dia kena dibunuh orang, kena pancung, bunuh balah. Sebelum pancung tu, rebah dah orang lain. Rebah dah orang tengok. Orang lain rebah dah. Tak pancung tu, tak jatuh lagi hak si mati ni. Orang lain 2-3 orang dah rebah. Berani nak bunuh orang. Kena pancung, kena pancung. Berani nak bunuh orang. Sekarang ni dah bunuh orang, tak ada hukum gantung, penjara sama hidup. Aman damai, makan free dia sama hidup. Makan free sama hidup tu, penjara sama hidup tu, ke keluarga ditanggung. Orang penjara sama hidup selepas dia membunuh orang, tiap-tiap bulan keluarga dia kena bayar ke kerajaan 500, 1000 untuk makan minum. Ada? Tak. Siapa tanggung makan minum dia? Api air dia siapa tanggung? Kerajaan tanggung. Kerajaan siapa? Rakyat. Rakyat siapa? Keluarga orang yang dibunuh tu lah. Termasuk rakyat. Ada pun hukum bunuh dengan gantung leher, itu menyeksakan sebab lambat mati. Kalau lambat mati. Oh, ditukar pula orang putih, bubuh di kursi elektrik. Hanguh daging kawan tu elektrik, tak mati-mati pun lagi. Itu memang menyeksakan. Dia kena fahsinul qitlah, dia kena perbaikkan ketika membunuh tu. Pancung pula. Itu bunuh yang baik. Orang yang mati tidak sakit, orang yang tengok sangat geri, tak berani nak buat. Orang berzina bukan pancung, rejam sampai ke mati. Rejam, ambil batu lontor. Padahal kena batu sebutir,
pecah, keluar darah. Nak mati lagi. Lontor. Lagu ni apa? Itu hukum pada pengzina yang sudah berkahwin. Berat hukum berzina ni. Lebih bersangatan mengupak daripada berzina. Kok mana jadi gitu? Lebih mengupak dia berzina ni. Maka Nabi pun ceritalah kenapa lebih bersangatan terlebih sangat jahat daripada berzina. Maka bahawasanya mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada zina. Maka kerana di sini ilah dia, sebab di sini kerana bahawasa seseorang yang laki-laki terkadang berzina ia, terkadang ni, maka taubah ia dengan taubah yang nasuha, maka diampuni Allah atasnya. Terkadang ada juga berzina, bertaubahnya tidak akan diampuni melainkan kena minta maaf. Ada juga. Ini hak terkadang. Dan orang yang mengumpat itu tiada mengampuni Allah baginya. Bagi yang mengumpat, Tuhan tak ampun. Walaupun minta ampun macam mana pun, walaupun haji mabrur sekalipun, Tuhan tidak ampun. Melainkan mengampuni, memaafkan baginya, bagi orang mengumpat, oleh orang yang kena umpat. Sini orang berzina dosa dengan Allah, ditabah dengan tabah nasuha, Allah ampuni. Orang mengumpat dosa dengan anak Adam, kan tak ni? Diminta ampun dengan Allah macam mana sekalipun, haji mabrur sekalipun, dosa tidak akan diampuni melainkan dimaafkan oleh orang yang kena umpat. Dimaafkan oleh orang kena umpat tu selepas minta maaf. Kalau tak minta maaf, tak akan diampuni selama-lamanya dosa mengumpat. Kalau tak minta maaf, minta maaf pun sampai dimaafkan kita. Kita minta maaf dah, dia tak memaafkan kita, tidak diampuni juga. Kita minta maaf dah, dia tak mau maaf juga. Selesailah kitanya, mula pula dia kata. Dah. Kita wajib minta maaf orang yang kita umpat. Orang yang kita minta maaf, sunat saya dia maafkan kita. Dia tak mau maaf pun terpulang pada dia, tak mau maaf. Oh sedap kata gitu kat aku deh. Aku tak maaf. Pak mati aku dah maaf. Ada pun dia tu masya. Ya aku minta maaf dah ngomong. Aku beres dah. Mu tak maaf, mu salah. Dah. Siapa kata beres? Dia tak maafkan, tu masya bayang pahala kan. Itu je lah. Sebab yang mengumpat wajib minta maaf. Dia pun pergi minta maaf orang yang diumpat. Tiba-tiba yang diumpat tambah maaf. Tak berdosa dia. Tak berdosa. Ada orang mengajar pula, jangan kamu maafkan. Orang mengajar, jangan kamu maafkan, dia kata. Supaya kamu boleh dapat pahala dia pada hari akhirat. Jangan kamu maafkan. Tukang ngajar ni pun satu hal lah. Maafkanlah orang yang minta maaf dengan kita. Kita maafkan dia, di hari akhirat Allah mudah-mudah ampuni dosa kita yang lebih banyak lagi kita buat dosa dengan Allah Ta'ala. Dan kalau kita maafkan dia, nanti kita ambil pahala dia. Kita maafkan dia sekarang juga kita boleh pahala dah. Nanti. Ada tukang mengajar gitu. Jangan maafkan, sebab nanti kita ambil pahala dia. Kita maafkan segera, kita dapat pahala dah. Tak payah ambil pahala orang dah kita banyak dosa dengan Allah. Jangan ingat orang buat salah dengan kita saja. Kita buat salah di sisi Allah Ta'ala dah banyak. Kita mudah memaafkan, Allah mudah memaafkan kita pada hari akhirat. Kita mudah menolong orang, Allah akan menolong kita pada hari akhirat. Kita meluaskan orang atas dunia, Allah meluaskan kita pada hari akhirat. Silalah, maafkan segeralah. Tak payah nak tunggu ambil pahala orang. Kata tukang ngajar boleh tahan juga ajar gitu. Ajar dendam ke bang gitu. Dah ajar gitu. Maafkanlah. Maaf. Ada ni. Harus ambil pahala di hari akhirat. Nak minta maaf macam mana? Dia mati dah. Nak minta maaf macam dia mati dah. Pergi minta maaf di kubur, peluk batu nisan gitu.
Jangan pakai sungguh. Bukan sungguh gitu. Dah dia mati dah. Pergi kubur lah. Peluk batu nesang. Minta maaf lah. Duk menangis itu. Apa tu peluk batu nesang? Saya berdosa dengan dia, mengupak dia. Peluk batu nesang lah. Minta maaf lah. Dia bunyi suara, saya maafkan kamu. Baru balik. Dah. Saya minta maaf di kubur. Lepas tu dia mati dah macam mana? Mahsyar. Tu je lah. Kita buat amal, kita hadiah pahala ke dia. Mudah-mudahan di hari akhirah pada mahsyar Allah buka hati dia, dia maafkan kita. Mudah-mudahan harap-harap Allah buka hati dia, dia maafkan kita sebab kita hadiah banyak pahala ibadah kepada dia. Gantung. Ini dosa mengumpat. Adapun berzina, dosa dengan Allah. Dia berzina, dia minta ampun dengan Allah, dia taubah nasuha, Allah ampuni dosa dia licin. Kamal la zanbalah, seperti orang yang tidak berdosa. Terkadang ia berzina. Ni bukan berzina dengan isteri orang, bukan berzina dengan anak dara orang. Kalau berzina dengan isteri orang, itu dosa dengan Adam. Berzina dengan anak dara orang, itu dosa dengan Adam, ibu bapa dia. Saya ngaji sininya, nisbah berzina dengan orang bujang. Ni jangan orang bujang. Ni dosa kena dengan Allah Ta'ala, bukan dosa dengan Adam. Berzina dengan orang bujang. Kenal orang bujang? Janda. Bukan orang bujang yang tak nikah lagi tu. Kita orang bujang yang tak nikah. Ni saya catat ni. Berzina dengan orang bujang. Adapun berzina dengan anak dara, serupa mengumpat juga pada pihak terhenti diampuni Allah bila dimaafkan oleh mak ayah dia. Atau berzina isteri orang, terhenti atas dimaafkan oleh suami dia. Ada ni. Jangan spin. Jangan spin. Nak berzina boleh, berzina dengan janda. Siap gitu. Nak berzina boleh pergi golok orang kafir, bayar di golok, pelacur. Berzina nak cerita. Dosa dia ada cerita. Perkataan zina pun orang nak sebut. Perkataan zina pun ada sebut. Sebab apa? Terlampau keji perbuatan zina ni. Terlampau keji. Nak sebut perkataan zina pun kotor dah. Bukan mana nak berzina dengan orang bujang. Siapa orang bujang janda sini boleh berzina. Jangan. Tapi itu tidak berkait dengan anak Adam. Jadi mana berzina ni dosa dengan Allah, mengumpat dosa anak Adam. Jadi mengumpat ni terhenti atas dimaafkan oleh diumpat. Di situlah Nabi kata mengumpat terlebih sangat jahat daripada berzina, bukan disebut dosa. Sebab mengumpat ni sendiri haram ijma' ulama, tapi khilaf dosa besar ke dosa kecil. Adapun berzina haram ijma' ulama, dosa besar ijma' ulama, keji dosa ijma' ulama. Mengumpat haram ijma' ulama khilaf. Haram tu dosa besar ke dosa kecil? Sebagian besar ulama, kebanyakan ulama kata dosa besar, sebagian kata dosa kecil. Tapi dosa kecil pun dosa dengan Adam, tidak akan diampuni melainkan dimaafkan oleh orang yang diumpat. Ini lebih mengumpat di zina, bukan kira nisbah dosa itu mana besar mana kecil, bukan. Nisbah dia payah nak diampuni, kena minta maaf, kemudian dimaafkan oleh diumpat, barulah Allah Ta'ala mengampuni dosa orang yang mengumpat. Kalau tidak, dia kena bayar dengan pahala kebajikan pada hari akhirat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ala qaumin yakhshamuna wujuhahum bi'azafirihim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.